Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersiaran di One Cent TV channel. Hari ini adalah berapa bulan ni ya? Hari ini 11 April, hari Sabtu. Kita bersiaran pada malam kerana waktu siang kita sibuk kerja masing-masing. Duduk rumah pun sibuk juga. So hari ni ada beberapa benda lah yang saya nak updatekan tentang aplikasi One Cent kita. So Alhamdulillah kita dah berjaya dah untuk implementkan pendaftaran tanpa SIM card. Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan semualah, apabila kita dah implementkan pendaftaran tanpa SIM card ni, iaitu boleh pilih sama ada nak masuk RM20 ataupun RM180, secara automatiknya pendaftaran menggunakan SIM card yang RM10 itu dibatalkan. Jadi kita hanya guna satu cara saja, iaitu pendaftaran tanpa menggunakan SIM card, RM180 ataupun RM20. Sila ambil maklumlah benda tu dah. Jadi kaedahnya saya akan cerita. Sebelum tu sila share lah kita punya video ni. Cuba klik di bawah tu, sila klik di bawah tu, share supaya dapat ramai manfaat, dan share juga posting yang kita hantar ni kepada grup-grup masing-masing. Dan jangan lupa like video ni. Minggu 2-3 hari lepas banyak orang like sampai 100 lebih. Okey, orang share pun ramai. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan kalau ada soalan sila tulis dekat bawah lah. So saya boleh baca kat sini. Jadi kalau ada masa saya akan jawab. Kalau tak ada masa saya akan jawab secara offline lah, insya-Allah. So berapa terkininya ialah saya ulang balik yang tadi tu. Pendaftaran melalui tanpa SIM card ni dia ada dua kaedah, dengan RM20 dan dengan RM180. RM20 itu sebagai Smart Digital Community, RM180 itu jadi Smart Digital Entrepreneur. Okey, sila ambil maklum. Dan dengan automatiknya pendaftaran menggunakan SIM card biasa yang dulu tu, yang RM10 itu dibatalkan. Jadi semua kemasukan mesti melalui cara ni, sama ada RM20 ataupun RM180. Okey, selepas you mendaftar, okey, macam mana nak daftar? Macam biasa, cuma ada beberapa field ataupun butiran yang kena ambil maklum. Nombor satunya tentang nombor handphone. Untuk makluman, nombor handphone ni bukan nombor handphone SIM card one call yang kita nak register tu, tak. You boleh bubuh nombor yang you guna pakai sekarang ni. Nombor handphone Digi ke, Maxis ke, Tune, apa-apa, XOX ke, apa benda lah. You bubuh itu adalah nombor untuk kita contact. Bukannya nombor untuk kita buat pendaftaran. Dia masih menggunakan SIM card one call sahaja. Okey, dan tak boleh gunakan untuk kemudian. Jadi apabila you masukkan itu, bukan itu nombor you. OTP tidak akan dihantar kepada nombor ni. Ingatlah, OTP tidak akan dihantar kepada nombor ni. Ini adalah nombor untuk kita membuat hubungan dengan you. Okey. Jadi apabila dah daftar nanti, sila nanti button tu belum ada lagi. Dalam sehari 2 hari ni insya-Allah akan ada. Barulah kita daftarkan SIM card tu. Kita register SIM card tu dan kita akan daftarkan di dalam kita punya, nanti ada button. Jadi kita tengah usahakan nak buat eKYC, Know Your Customer, eKYC. Okey, jadi tak payahlah kita gunakan app One Call Dealer tu dah. Jadi kaedah tu ada di dalam WhatsApp sendiri. Itu yang kita tengah bangunkan, kita cantumkan supaya tak memudahkan. Jadi tengah buat kerja tu, dan apabila ada tu, just masuk, buatlah takaklah gambar IC apa semua tu, dan daftarkan nombor serial number SIM card tu dengan nombor sekali secara automatik. Buat masa ni, ingat belum ada lagi button tu. Okey, kita tengah usaha untuk adakan secepat mungkin. InsyaAllah saya ingat dalam 1-2 hari ni kita boleh adakan, dan barulah boleh daftar. Jadi jangan risaulah nombor tu. Jadi lagi satu, nombor yang you nak tulis tu, takutlah nombor tu tak running number lah, nak nombor 88 belakang lah apa kan. Jadi itu yang susah tu, sebab nombor tu tak ada apa makna pun. You nama Ahmad ABC 123 pun tak apa, dia random. Jadi sistem pun tak semestinya ikut last 4 digit you punya handphone number. Kemungkinan kalau dah ada orang lain pakai nombor tu, kita akan bubuh random number. Random number ni 4 digit lah. Apa-apa hal pun random number. Dia boleh sebarang number, 3475 2440 2880 3726 apa ke 1234, random number. 3 digit pertama ialah nama ahli, dan 4 digit tu tidak semestinya nombor handphone yang you pakai, yang you daftar, yang you tulis tu. Tak semestinya. Kemungkinan sama. Kalau tak sama pun tak ada masalah. Dia tak ada apa-apa. Bukannya ada 88 belakang tu you akan digaya.
444 tu nombor mati, tak ada kena-mengena. Jadi jangan risau nombor-nombor tu. Nombor tu ialah wallet name kita sahaja. Okey, sila ambil maklum benda tu. Jadi tak adalah isu kata nak book nama lah apa, tak mahu bubuh lagi lah apa, tak. You bubuh lah nombor kontak you dan kita ambil benda tu sebagai nombor hubungan you sahaja, bukan nombor pendaftaran dalam SIM card kita. Okey, nombor 2-nya nombor handphone you. Saya ada satu nombor tapi saya nak masuk 2-3 akaun, saya nak main 7 akaun. Boleh tak saya menggunakan nombor handphone yang sama? Boleh. Tidak ada masalah. You bubuh lah. Itu untuk nombor hubungan. Nanti apabila SIM card nanti you ada 7 akaun lah. 7 SIM card lah kena pakai. Jadi ambil maklum benda tu, boleh guna. So tak ada isu lah benda tu. So nak bagi faham you, yang pertamanya ialah nombor existing tu ialah bukan nombor start semestinya nombor SIM card one call. Bubuh nombor contact you sekarang ni. Supaya senang apa-apa hal kita boleh contact you, kita boleh WhatsApp you dengan nombor tu. Nombor 2-nya mappingkan nombor tu kemudian. Oh, saya dah ada SIM card lah, SIM card one call, boleh saya bubuh nombor SIM card. Jangan bubuh lagi. Sebab apa, bila bubuh tu SIM card tu tak aktif lagi. Jadi kalau ada apa-apa hal you buat komen kan, kita nak contact you, nombor tak exist, tu mulalah komplain kan. Tak ada feedback lah apa kan. Jadi bubuh nombor yang tak dihubungi, macam mana kita nak contact? Jadi ambil maklum, nombor contact tu ialah nombor existing yang you pakai. Itu beberapa benda perubahan yang saya nak tekankan. Nombor 2 sama juga tentang email. Email dia sebagai unique number. Okay, kalau you ada banyak account, you kena bubuh email yang berasingan. Tidak boleh ada email, 2 email dalam database. Kalau dah bubuh nama ayam @yahoo, kena bubuh lah email lain, kucing ke apa ke, ayam 2 ke. Tak boleh sama. So, kalau bubuh sama dia akan jadi error. Okay, sila ambil maklum lah benda tu. Itu benda-benda tu beberapa benda yang penting, dan tak ada apa perubahan je. Cuma you kena apa, pilih package apa yang nak, RM20 ataupun RM180. Jadi benda-benda tu biasa saja. So tak ada kata perubahan besar, layout silap apa tak. Dia macam biasa pendaftaran, dan sila ambil maklum juga orang yang membuat pendaftaran tu kena ada duit cukup lah, RM20 ataupun RM180 dalam wallet sendiri tu. Bukan dalam wallet introducer, wallet orang yang buat pendaftaran tu. Macam A nak sponsor B, C yang tolong buat, dalam C punya wallet lah. C ambil duit daripada A, daripada B, kemudian C yang lakukan pendaftaran. Bila pendaftaran, duit akan ditolak daripada akaun C. Jadi C pun dapatlah imbuhan sikit, sama ada RM2 ataupun RM10 kalau lot yang besar tu kan. Jadi ini adalah cara-cara kaedah untuk kita nak buat pendaftaran. Dan saya nak maklumkan lagi sekali ialah cara lama pendaftaran menggunakan SIM card RM10 cara lama sudah dimasukkan. Maksudnya tak boleh guna cara tu. Guna cara kaedah ini sahaja. Dan kita dah tengok dah kaedah ni amat berkesan. Hari ni saja pun banyak pendaftaran. Alhamdulillah. Bila tanpa SIM card tu memang betul lah kita start di sini kerana tak ada SIM card. Walau bagaimanapun SIM card ni kita nak kena mapkan dalam tempoh 30 hari. Dan saya telah maklumkan dalam grup pengurusan, kemungkinan kita akan lanjutkanlah 30 hari itu, memandangkan MCO ni pun dilanjutkan. Jadi belum ada keputusan. InsyaAllah bila ada keputusan nanti saya akan umumkan. Mungkin kita nak propose 45 hari ataupun 60 hari supaya ahli-ahli ada rasa selesa lah. Kalau nak kata 30 hari, hari ni dah lagi berapa hari? Lagi 17 hari nak habis MCO. Takut 17 hingga 30 dekat sangat. Jadi kita naikkan hingga 45 hari. Kemungkinan lah nanti saya akan umumkan. Jadi kita mendengar semua runutan ataupun semua saranan-saranan yang dikemukakan oleh ahli-ahli semua. Lagi satu nak ingat, jangan lupa untuk share video ni. Share dan like video ni supaya banyak lagi orang boleh dengar dan banyak lagi yang kita boleh manfaat dengan ni. Dan lagi satu saya nak beritahu, grup yang sekarang ni like ni, kita punya page ni, kita akan buatkan sebagai page umum. Maksudnya orang bukan ahli pun boleh masuk, public boleh masuk. Ajaklah adik-beradik, rakan-rakan, jiran, tetangga lah apa semua masuk like kita punya page ni supaya ramai orang. Dan page ni kita akan post, kita akan pujuk dia orang, bagi tahu apa kebaikan OneSend supaya semua orang tu boleh masuk OneSend di bawah anda yang introduce di sini lah. Jadi untuk ahli-ahli yang dah daftar, insya-Allah kita akan buat lagi satu grup Facebook lah, grup di Facebook khas untuk ahli saja. Di situ kita akan bincang macam mana nak melakukan penajaan, apa-apa benda yang berkaitan, nak share information, poster, video ke apa, kita akan jadi grup. Jadi page ini akan dibuat sebagai page public dan insya-Allah kita akan invite
seramai mungkin berjuta-juta orang masuk sini, dan insya-Allah kita pun akan buat ia akan mendapat manfaat lah daripada ni. Jadi rintisan benda tu saya nak beritahu bahawa kita tengah buat banyak benda lah. Salah satu yang saya nak update nya ialah version Bahasa Malaysia, version BM, insya-Allah dah release dah hari ni. Dah upload saya rasa, tapi belum boleh download lagi saya, belum release lagi. Jadi dulu 4.4, ini ada 4.5, dia ada dua bahasa, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Kalau tengok bendera tu dekat atas sebelah kiri atas ada bendera UK ke US, UK rasanya. Itu untuk version Bahasa Inggeris. Kalau you klik tu dia akan keluar dua bendera, Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. So bila Bahasa Malaysia, you tengok kat bendera Malaysia tu, semua information di situ akan dipaparkan dalam bahasa Malaysia. Jadi yalah, bukan semua benda boleh translate bahasa Malaysia, dan kita pun kadang-kadang lebih familiar bahasa Inggeris. Bahasa Malaysia ni dia jadi pening sikit. Ada term-term yang dia tak boleh translate, dia masih gunakan lagi bahasa Inggeris. So itu insya-Allah dalam proses, dan kita akan translate banyak bahasa insya-Allah, dalam bahasa Bangladesh, dalam bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Cina kan. Jadi itu di antara perkataan ini bukannya dibuat oleh pihak programmer, itu kita ada satu tim penterjemahan, satu tim baru yang kita wujudkan. Dia orang lah yang translate benda ni. Jadi kata tak buat kerja aku, yang kita minta apa semua tu untuk buat translation, tak. Ini ada tim lain yang ditubuhkan oleh kami semata-mata untuk membuat terjemahan semua benda ni, termasuklah mesej-mesej. Sebab yalah, bukan semua orang pandai orang putih macam saya lah kan, bukan semua pandai sangat orang putih ni. Jadi kita ada version Melayu, bukan button-button saja. Semua feedback, mesej, error ke apa semua tu, semuanya dalam bahasa Melayu. InsyaAllah saya ingat bila dah boleh download nanti, saya akan maklumkan dalam grup Telegram dan grup WhatsApp, supaya semua orang dapat manfaat daripada tu. Okey, itu di antara beberapa benda yang saya nak beritahu. Dan lagi satu tentang banyak pertanyaan lah. Pertanyaan kata kita dah daftar bila, macam mana kita nak dapat SIM card. Lagi sekali saya nak beritahu, SIM card buat masa ni dalam kaedah MCO ni memang agak terhad. Bukan terhad macam mana, susah nak dapat. Kita dah bagi senarai agensi, dah bunyi bergaduh pun ada. Kan, you pergi jumpa agensi lah, area kami ni kan, suruh dia hantar rumah you. Nak hantar macam mana MCO kan, tak boleh keluar. Kita pun nak pergi pun kita takut kena tahan polis lah. Jadi ada masalah gitu. Jadi saya sarankan supaya jangan kelang kabut lagi pasal SIM card tu. Okey, daftar dulu. Pendaftaran memang tak pakai SIM card, kita ada masa lain untuk daftar. Walau bagaimanapun saya tengah kemaskinikan lah satu kaedah macam mana untuk mendapatkan SIM card melalui agensi ataupun melalui HQ. Dan macam mana nak apply untuk menjadi agensi, sama ada mobile, area, mini, master, center secara online. Kita tengah buatkan benda tu. Nanti saya post, rasa paling awal pun esok lah, saya akan buat macam mana cara-cara untuk dapatkan SIM card melalui online apa semua lah, dan untuk menjadi agensi tersebut. Jadi agensi pun ada agensi yang boleh didaftarkan di center. Jadi dalam write up tu saya akan tulis semua lah, apa syarat-syaratnya, kaedah mana macam mana, kita akan bubuhkan di situlah. Jadi SIM card menyusul kemudian insya-Allah. Okey, tak ada SIM card bangkau pun kita boleh berhubung, gunakanlah nombor yang existing ni. Jadi bila ada ni, kita akan cuba buat secara online. Contohnya you nak jadi mobile, okey, you boleh apply secara online, insya-Allah kita post. Jadi nak post ni pun kita pun masalah, kita tak boleh pergi pejabat. Jadi kalau kita boleh pejabat, kita boleh post. Masalahnya terhad, pergerakan terhad. Walaupun nak curi-curi pergi post pun boleh juga kan. Tapi kita akan usahakanlah sebaik mungkin supaya kad ni sampai ke tangan you dengan yang nak menggunakan kad ni. Sebab adalah alasan-alasan yang tertentu, kata plan yang menarik, saya dulu bayar mahal, nak tukar immediately, okey boleh. Dan saya juga dipahamkan ada juga leader yang masih pegang kad. Kan, ada 10, ada 20, ada 200, ada stokis kan, ada center kita yang ada banyak. Jadi kad ni bukan tak pakai kad, kad tu pegang, kad tu digunakan macam biasa. Saya nak maklumkan bahawa kita punya program ni adalah mobile fintech, masih memerlukan SIM card. Cuma pendaftaran saja tanpa SIM card dulu.
walau bagaimanapun tempoh tertentu 30 hari ke 40 hari you mesti guna SIM card. Kalau tak map kan memang account tu gone, akan dihapuskan secara automatik. Jadi yang leader-leader ataupun ahli yang ada SIM card daftar macam biasa. Lepas tu bila dah ada button nak daftar SIM card tu, gunakan SIM card tu untuk mendaftar. Sabar sekejap. Jadi kaedahnya sama, bukanlah kata kita lain ni kita buat program tanpa SIM card. Tak, masih lagi mobile fintech. Cuma kita bagi tahu pendaftaran mula-mula ni tanpa SIM card. Okey, SIM card tu boleh guna lagi. Bila ada button tu insya-Allah dan sehari 2 hari ni you bolehlah daftarkan nombor SIM card tu ke dalam nombor akaun yang sudah daftarkan dalam sen. Jadi itu beberapa benda yang perkembangan yang terbaru yang kita rasa yang kita nak implementkan untuk membantu leader-leader supaya buat pendaftaran. Biasalah bila tak ada kad nak daftar tanpa kad, bila buat daftar kad nak pakai kad pula. Tapi kita tak apalah, kita fahamlah bukan semua orang tak mau pakai kad. Ada orang nak pakai kad, ada orang tak mau pakai kad. Kok mana pun semua akan pakai kad, SIM card tu. Cuma kaedah cara tu dipermudahkan. Jadi sekarang ni tak ada isu lah. Orang tak ada SIM card pun boleh daftar, orang yang ada SIM card pun boleh daftar juga. Kita register lah SIM card tu kemudian selepas kita ni. Jangan bubuh SIM card one call tu dalam nombor kontak tu, nanti masalah. Jangan bubuh existing nombor, dan apabila kita nak map kan nanti barulah gunakan kad SIM one call yang kita ada tu. Okey. Jadi banyak orang tanya saya juga dalam grup, tanya pasal perancangan masa depan ataupun step-step apa OneSend ni tak complete belum 100%. Memang one call tidak akan 100% siap, percaya kat saya, sebab kita berterusan. Okey, sekarang ni saya boleh katakan sekarang ni baru 25% saja. Apa yang kita ada dalam app OneSend ni baru 25% saja. Sebab apa 25%? Banyak benda yang kita akan nak bubuh lagi. Dalam list kita ni kita nak buat MMP, iaitu you nak kekalkan nombor lama kan. You nak tukar nombor baru, nombor yang cantik, nak 88 lah, 77 lah, 00 lah, 123 boleh. Benda tu ada di dalam pipeline. Macam saya katakan selalu, kita ni banyak integration, terutama dengan TeamTalk, dengan pihak wallet, dengan pihak bank negara, requirement, banyak benda yang kita tengah adjust. Dan benda tu memang mengambil masa yang agak lama sikit lah untuk nak set up ke benda-benda tu. Jadi benda-benda tu InsyaAllah dalam pipeline. Saya nak bagi benda yang kita tengah usahakan ialah nombor satunya nak settlekan tentang you nak nak daftarkan SIM card. Nombor dua nak settlekan tentang batu upgrade. Upgrade yang orang lama nak upgrade ke 180 pun ada, nak settlekan benda tu. Lepas tu nak settlekan NMP. Lepas tu kita nak settlekan tentang nak tukar nombor baru. Lepas tu kita nak nak transfer duit dalam Visa card. Visa card pun dah ada dah kita pun dah terima dah kad di tangan kita. Masa ni kita pun tengah buat button macam mana nak transfer duit daripada OneSend wallet kepada Visa. Ini macam saya katakan, ini bukan tak semudah yang dulu. Saya pun banyak buat sistem tapi tak sama ni. Ini adalah sistem banking. Okey. Dulu kalau kita silap bagi bonus kita boleh ambil balik. Sebab apa? Itu wallet tak ada lesen punya wallet lah. Ini wallet adalah wallet yang dilesenkan, dia macam bank lah. Macam you punya duit ada dalam akaun Maybank. Kalau kita dah tersilap bubuh, kita tak boleh simply tarik. Tak boleh. Macam tu lah. Kalau kita tersilap bagi bonus kat you lah, kata lebih RM10, kita tak boleh ambil automatik melalui sistem, tak boleh tanpa kebenaran you. Sebab ini sistem banking. Kena acknowledge, kena benarkan benda tu. Sama lah juga. Nanti bila you ada duit 1,000 dalam tu, macam mana nak transfer kepada kita punya Visa ni sistem lain, bukan sistem sama. Ada integration, ada API lah, apa lagi macam-macam lah. Dia punya situ nak ada integration lagi. Jadi nak tolak duit sini, apa dia punya syarat-syarat dia, nak terima ke sana, apa syarat-syarat dia, kena encrypted lah, apa benda banyak lah. Saya nak cerita technically kan, saya pun tak faham sangat. Tapi itulah antara benda-benda yang kita tengah adjust. So sila ambil maklum lah dan faham benda ni. Kita bekerja keras lah untuk benda-benda ni, untuk kita sama-sama menjayakan satu perniagaan yang cukup unik ni lah. Jadi percayalah pada saya, benda ni ongoing lah. Kalau kita nak semua nak siap, saya percaya lagi setahun pun tak siap. Kata Syarif, buat siap dulu baru tak, lagi setahun pun tak siap. Okay? Itu tak cerita pasal merchant lagi.
merchant nak introduce merchant lah, nak bagi consultant, nak ni lah, nak kutip barang lah, apa tu, nak bagi QR code lah, apa semua tu pun banyak lagi dah. Dan ni benda-benda tu banyak tim yang tengah buat, yang semua tu memerlukan integration. Dan apa yang saya harapkan ialah kesabaran lah kepada semua ahli semua, supaya kita sama-sama sabar, tabah dan faham situasi ini. Bukan kita saja lambat. Dan untuk makluman lah, kita bekerja 24 jam. Kita punya tim ni 24 jam, tunggal langgar kerja, nak layan dia punya komplain lagi apa semua kan. Jadi semua kerja keras lah demi untuk menjayakan kita punya masa ni. Jadi saya ulang balik, apa yang kita tengah buat sekarang ni ialah kita nak adakan button untuk daftar SIM card, nak ada button upgrade, ada button untuk buat kekalkan nombor lama, kita panggil MMP, ada button nak pilih nombor, dan ada button untuk transfer duit daripada wallet ni kepada Visa card kita, dan merchant kita, dan insya-Allah kita pun ada e-insurance. Tak lama lagi boleh renew road tax lah, renew road tax kereta, motor, lori, bas, trailer, traktor, apa semua melalui kita punya website lah. Semua belanja-belanja hangus kita tengoklah apa belanja hangus kita tu, kita akan adakan dekat kita punya website supaya benda tu tak hangus semualah. Jadi ada cashback kepada kita dan benda tu. Jadi e-remiser coming soon. Lepas tu kita ada insya-Allah e-education. Sekarang ni tak boleh keluar kan education. Dalam pipeline tengah integration dengan satu portal. Ada. Kemudian yang menarik lagi, kita ada marketplace, insya-Allah mall. Kita pun nak ada juga. Semua tu adalah dalam perancangan kita. Sebab tu kita kata sistem kita ni besar. Dan benda tu mengambil masa dan insya-Allah kita akan terus implement, terus bergerak, implement, dan kita nak yang terbaik lah kita bagi benda ahli-ahli semua. Jadi kita harapkan kerjasama yang penuh lah daripada semua ahli supaya faham benda ni, dan teruskan penajaan ahli, lagi ramai ahli lagi bagus. Nanti bila ada merchant ada lagi, tak ada orang pula kan, kita bina rangkaian kita dulu. Kalau Tuan Malik kita bina ahli komuniti kita, consumer base komuniti kita seramai mungkin. Kalau setakat 100 orang tak banyak bang, kakak tak banyak. Kita nak ahli komuniti kita ramai. Berapa ramai? Bunyi ribu-ribu. Kita ramai ni bunyi ribu-ribu. Saya ada 20,000 orang ahli, saya ada 50,000 orang ahli, saya ada 700,000 orang ahli dalam saya punya organisasi. Tak kira lah berapa level kan, 10 level ke 20 level ke, benda-benda tu yang kita rasa perlu ada. Ambillah kesempatan MCO ni untuk kita sama-sama dapat memanfaatkan untuk menambah ahli dalam rangkaian kita. Jadi saya pun dah set up tim dengan Cik Malik, dengan Cik Ishak, dengan Cik Jaz, dengan Cik Faris untuk menambahkan konten. Banyak orang tanya kita macam mana konten, saya nak sponsor orang lah apa. Dan lagi satu yang kita tengah implement juga yang cukup menarik ialah sharing. Sharing tu ialah kaedah yang kita boleh hantar link kepada kawan kita WhatsApp, dia akan klik, dia akan download, automatik dia buat kita, dan dia sendiri upload duit dalam wallet dia, dan dia boleh register tanpa kita jumpa dia lah. Itu rasanya benda-benda yang cukup menarik, dan saya rasa benda tu memang kita dalam perancangan, insya-Allah. Saya nak list down ni pun banyak dah, saya dah sebut ni pun dah ingat dah dekat 7-8 dah, dekat 10 dah. Dan semua tu kita ada prioriti kita, yang mana kita nak dahulukan, nak kemudiankan kan. Jadi ambil maklum benda ni dan faham, dan kita mengharapkan semua leader dapat menggunakan kesempatan MCO ialah daftar seramai mungkin ahli-ahli bawah you secara online, secara macam mana pun, sebab semua orang kita adalah pengguna. Daftar ahli keluarga kita, adik-beradik kita, mak bapak, pak mentua, adik-beradik, ipar duai lah, apa semua, kawan pejabat, kawan sekolah, apa lagi nak cerita kan, MCO ni kan. Cerita benda ni ialah bukan semua orang masuk, tapi kalau 100 orang masuk, minta pun 10 orang masuk, alhamdulillah lah. Kita bukan ada 100 orang dalam handphone kita ada 1000 orang, dan kita boleh share. InsyaAllah pengalaman kita memang sangat menarik lah, satu program menarik yang menepati banyak kriteria untuk perniagaan digital ni yang kita maksudkan ni. Jadi itulah beberapa benda yang saya kata nak ni. Dan satu lagi tentang komplain. Okey. Ada orang kata komplain ad tu tak dilayan ke apa. You kena faham, nombor satunya komplain tu dikendalikan oleh manusia. Manusia yang perlu rehat, perlu tidur, bukan mesin.
Jadi maksudnya ni you komplain tengah malam pukul 2. Pagi esok pukul 7.30 dah telefon saya. Saya komplain semalam. Pukul berapa? Pukul 2. Hari ni tak settle lagi. Saya kata hang padan patutlah nak kata pun kan hang pun tidur macam tu kan. Jadi kita pun tidur juga, kita pun rehat juga, kita pun makan juga, kan. Dan sebenarnya lagi satu yang banyak kes yang lambat kita ambil action ni, ia melibatkan banyak benda. Contohnya you komplain katalah beli plan tak dapat rebate katalah. Kita kena check betul tak you apa nama pembayaran tu dibuat, betul tak peratu diterima, dah tolak dalam you debit, dah kredit kan dalam akaun kita, kena check. Tune talk masalah pula kan, nanti ada tune talk ni dia punya API dia punya banyak. Jadi benda tu dikendalikan oleh ramai team. Oh kita dah check dah sini, pas sana pula, bonus pula, daftaran dah okey, duit dah tolak, bonus pula, orang lain. Dia banyak department, banyak team, support team. Jadi dia ambil masa. Kadang-kadang dia lekat dekat orang lain, lekat kat Tune Talk tak bagi apa ni, release punya meter tak keluar lah, apa expired date tak, dah start situ. Kan. Jadi start tu kita pun tak boleh bagi feedback. Benda tu yang kita kata penting, you bubuh nombor kontak tu supaya kita boleh hubungi you, kita boleh explain. Tapi saya cukup berbangga dengan tim support team kita ada ni. Kita ada orang yang betul-betul boleh boleh handle. Mesra alam dia akan bagi tahu you apa status kau ni. Tapi dengan syarat you bubuh lah you punya nombor handphone. Marah-marah saya tak boleh. Kata hang bubuh nombor handphone tak bubuh. Bubuh email tak? Bubuh. Hang tengok email ada tak? Dia kata aku dah 4 tahun dah tak tengok email. Itulah kan kita dah kata kan, email membubuh handphone bawah. Supaya kita boleh kontak, kita boleh bagi tahu, ataupun kita nak pencerahan lagi. Macam ni lah. Sebab yalah benda banyak benda kan, banyak integration. Kita nak pukul berapa you buat dalam section tu, sebab dalam sistem kita tak ada. Macam mana kita ada? Oh, you silap tarik. Ya, benda-benda tu perlukan kita katakan perlukan komunikasi antara pengadu dengan kita support team yang kita ni lah. Lagi sekali nak ingatkan, jangan lupa untuk share video ni lah. Share dan like video ni supaya banyak orang boleh dapat manfaat. Terutamanya share kan, ambil ni letak kat kita punya grup-grup WhatsApp kita yang lain tu. Saya percaya semua orang ada grup. Dan share di Facebook masing-masing, di wall, dan like, jangan lupa like. Okey, itu lah. Jadi kita nak orang banyak dapat manfaat. Sebab banyak kita rasakan ada sedikit gap lah di antara pihak pengurusan dengan ahli-ahli semua. Jadi inilah satu medium yang cukup baik saya rasa, yang kita rasa untuk saya updatekan kepada ahli-ahli, kepada leader-leader semua, supaya semua masalah, semua perancangan kita dapat disalurkan dengan baiknya. Jadi saya rasa itu sajalah untuk hari ini. InsyaAllah esok saya akan cerita pasal macam mana nak jadi agensi lah. Agensi macam mana nak dapat SIM card kan, macam mana jadi boleh pakai online ke, pakai post ke, macam mana, dan SIM card tu kena post ke macam mana, dan macam mana juga agensi lain boleh ambil kepada agensi lain. Nak ambil dekat center, nak ambil dekat master, boleh tak? Jadi saya akan perincikan benda tu dalam ni write up, dan saya akan post dalam grup Telegram dan WhatsApp. Jangan lupa nanti kita akan post link untuk join dalam grup Telegram kita. Okey. Jadi situ ada beberapa dokumen yang kita nak share dengan you. You boleh download nanti ya, insya-Allah dari situ, dan boleh tengoklah apa-apa yang secara urgentnya kita akan sentiasa produce itulah. Jadi itu dah antara beberapa benda. Saya pun tak sempat lagi, dah janji 3-4 kali dah nak cerita pasal plan. InsyaAllah lepas agensi ni kita boleh buat plan. Sebab ada ramai jugalah yang bertanya saya yang kurang faham, yang nak penerangan lebih lanjut supaya tak confuse tentang plan pemasaran. Benda ni penting saya rasa, sebab apabila kita bercakap tentang strategi perniagaan, kita kena fahamlah plan dulu supaya kita tak silap langkah. Kalau silap langkah ni tersilap, tak dapat duit yang banyak, tak dapat bonus, kurang lah apalah. Jadi macam-macam. Saya bagi contoh lah, saya bagi contoh satu saja contoh sebelum nak tutup ni. Bukan banyak lah, lebih daripada satu banyak lah. Mungkin 10 saya rasa komplain bagi kat kita, kata sistem tak stable lah, apalah, bonus pairing tak dapat, bonus group tak dapat. Kata tu saya ada 7 pair tak dapat, satu pun dapat, sistem silap, sistem tak betul, company tipu. Okay. So saya kata tak apalah, kita check lah, sama-sama check. Dia bagilah dia punya ID. Bila kita check, kita tengok dia pun tak sponsor orang lagi, ataupun check satu, ataupun tak sponsor lah,
leader bubuh bawah dia, ataupun jenis yang banyak akaun ni lah. Dia ada main 3 akaun, dia semua sponsor 10 orang. Dia bubuh dekat akaun nombor 2, nombor 3, nombor akaun nombor 2 adalah 5 pair, tapi tak dapat. Saya kata, tengok kita punya flyers. Syarat tu untuk you dapatkan bonus pairing, you telah menaja 2 orang. Telah menaja 2 orang. Kalau you tak menaja, you tidak layak, dianggap tidak aktif. Bila tidak aktif, tidak dapat bonus. Itu dah saya kata, benda-benda ni kena ada ilmu, kena faham cara dia. Kalau tak ada ilmu tu, kalau tak tahu, rugi lah. Kita sponsor lah banyak lah kan. 1 orang. Lepas tu downline bubuh, upline bubuh seorang lagi. Ada grup 40 orang, kiri kanan 40 pair, kali dengan RM20, RM800, sekupang tak dapat. Sebab apa? Silap strategi, tak faham plan pemasaran. Itu contohlah saya rasa yang paling penting. Jadi bila tu dia kata, oh kami tak bagi tahu, saya pun snap lah kita punya flyers tu hantar kat dia. Itu syarat dia, telah menaja usahawan digital 2. Itu syarat yang ada tu kan. Masalah upline tak cerita, takkanlah saya nak semak semua upline you cakap keluar kat you kan. Jadi benda-benda tu adalah benda-benda yang saya rasa yang perlu dititik beratkan, supaya kita penting, kita tahu ilmu-ilmu nak buat kerja ni, dan pengetahuan kita ada di situ. Dan daripada ilmu tu boleh kita atur strategi macam mana kita nak menjalankan kemerdekaan ni dengan begitu jayanya. Oi, cakap nak habis dah, duk tambah-tambah lagi lah. Tak apa, insyaAllah dah habis lah kot. So itu sajalah saya rasa untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Kalau sempat saya akan buat petang, kalau tak sempat saya akan buat malam. Tapi rasanya malam lebih selesa sikit, kita bersantai-santai kan. Petang ni dia kelang kabut sikit, kelang kabut sikit. Jadi insyaAllah, jadi petang ke malam ke subuh ke, saya akan insyaAllah saya akan maklumkan lebih awal dalam kita punya grup. Dan final lagi sekali, last sekali, sila like dan share video ni ke grup masing-masing, dan share juga link ni kepada grup masing-masing supaya ahli-ahli pun dapat informasi ni. Dan nombor 2-nya, jangan lupa untuk join grup Telegram kita yang saya akan paparkan di sini. Jadi kalau ada apa masalah tentang video saya ni, nak penerangan lanjut, sila komen di bawah tu. InsyaAllah saya akan jawab secara offline lagi lah. So itu saja untuk hari ni. Jaga diri baik-baik kan? Dah kena tangguh lagi 2 minggu kan. Jadi baik-baik, jaga kesihatan elok, patuhi undang-undang Malaysia, supaya kita tak kena tangkap, tak kena fine, tak kena penjara, lagi susah undang-undang semua. Jadi stay tune, buatlah bisnes one cent dengan sebaiknya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.